بحمده آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah bangunkan kita semula setelah dimatikannya kita ni buat sementara. Mudah-mudahan kita bangun semula ini akan mendapat peluang bagi menambah amalan kita, menambahkan bekalan kita yang nak kita bawa balik ke kampung kita, iaitu di akhirat. Mudah-mudahan bekalan kita cukup nanti, pahala kita cukup mengatasi dosa kita. Kalau pahala kita lebih daripada dosa kita, itu tanda Allah redha dengan kita. Pada kabul Quran, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga, Allah redha. Nak mahligai syurga, Allah redha. Nak makanan syurga, Allah redha. Nak pakaian syurga, Allah redha. Nak kenderaan syurga, Allah redha. Nak bidadari syurga pun Allah redha. Itu kalau cukup bekalan kita di akhirat esok. Tapi kalau ringan, tak cukup. Wa amma, sambung ayat tadi. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, artinya dosanya berat, pahalanya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Bermak akan hawiyah, siapa nak? Hawiyah apa bendanya? Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Allah sendiri jawab, narun hamiyah, neraka yang bersangatan nyalanya, api neraka yang bersangatan nyalanya. Jadi mak kita, mak dengan anak apa buatnya? Dipeluknya, ditimang-timangnya, dicium-ciumnya, dilambung-lambungnya. Mak dengan anak macam tu lah. Ini dia. Itulah yang mencium itu api neraka yang bersangatan nyalanya. Yang melambung-lambung dia itu ialah api neraka yang dahsyat, yang kekuatannya adalah 70 kali ganda. Selemah-lemahnya kekuatan itu 70 kali ganda. Lebih kuat daripada sekuat-kuat api neraka. Itulah yang menjadi mak dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat cukup bekalan di sana. Kerana bekalan tu Allah perintahkan kita suruh cari. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Apa bekalan suruh cari?
Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat taqwa. Taqwa tu tandanya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Ingat perkataan segala tu. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Jangan buat yang disuruh, di samping itu buat juga yang dilarang. Itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dimurkai oleh Allah. Allah tak suka orang yang mencampur adukkan yang betul dengan yang salah. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Jadi biar kita buat yang disuruh segalanya, tinggalkan segala yang dilarang. Baru kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, baru ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah jadi pembela. Wallahu waliyul muttaqin. Di akhirat dapat syurga. Allah janjikan syurga ni. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga-syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut dekat syurga tu. Fountain. Itu keadaannya bagi orang yang bertakwa. Tak ada takwa, tak ada jaminan. Mungkin selamat, mungkin tak selamat. Tapi tidak ada jamin oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau takwa, dia garanti jamin. Di dunia pun dijamin, di akhirat pun dijamin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang takwa. Dia antara cara-cara yang bertakwa, kita kena buat segala yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Yang disuruh tu ada dua. Satu disuruh secara zahir, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Lagi satu disuruh secara batin, yang memiliki sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Di antara sifat-sifat yang terpuji itu kita nak baca pagi ni, iaitu kelebihan merendahkan diri. Itu pagi ni ya. Siapa ada kitab buka muka surat bab yang ke-32. Pada menyatakan kelebihan merendahkan diri. Jangan ego, jangan sombong, jangan takabur, jangan riak, jangan merasa diri itu lebih daripada orang lain. Itu Allah larang. Siapa yang takabur, dia mewarisi sifat iblis. Tak benar? Kerana makhluk yang mula-mula takabur ialah iblis. Disuruh sujud pada Adam, dia tak nak. Bila ditanya kenapa kamu tak nak sujud pada Adam, apa jawabnya? Bangga dia jawab. Ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Baik, baca senang ya. Kelebihan merendahkan diri. Cakap Melayunya merendahkan diri. Cakap kitabnya tawadhu'. Tawadhu' tu artinya merendahkan diri. Rasa tu, bukan saja cakap tawadhu', tak ada, cakap tak guna. Ada rasa dalam hati. Kita kena merasakan diri kita tu rendah daripada orang lain. Hina daripada orang lain. Saya sebagai guru mengajar kena merasa hina daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan kalau buat kesalahan pun kerana tak cukup ilmu pengetahuan. Saya buat dengan ilmu pengetahuan. Jadi mana lebih besar dosanya? Orang buat dengan tahu ke orang buat dengan tak tahu? Yang buat tak tahu Allah boleh maafkan dan dia tak tahu. Tuan-tuan pun kena merasa hina dari saya. Jadi kita sama-sama merasa hina. Kenapa? Dia guru. Tentu dia banyak pengetahuannya, banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak selawatnya, banyak sembahyangnya. Aku ni kurang sangat. Nak merasa hina. Walaupun tuan-tuan ni lebih rajin daripada saya, tapi kena rasakan diri kita tu lebih hina daripada orang lain.
Malahan kita nengok orang kafir ataupun kita kena merasa hina dari dia. Selagi mereka itu hidup, kita kena merasakan diri. Tapi jangan tunjukkan kehinaan tu. Dalam Islam tak ada suruh tunjukkan kehinaan. Tapi kena rasakan diri kita tu lebih hina dari dia. Mana tahu? Dia dapat hidayah. Dia masuk Islam. Terus mati lepas tu. Macam? Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, terus dia mati. Macam? Terus masuk syurga. Tak sempat nak buat maksiat. Tak sempat nak buat dosa. Kita, kalau mati, siapa jamin masuk syurga? Angkat tangan. Sana angkat gambar. Mana orang yang menjamin dirinya dapat syurga. Kena rasa hina. Walaupun pada orang kafir. Walaupun pada anjing. Kita tengok anjing tu. Anjing tu tidak akan ditanya tentang apa saja yang dilakukan olehnya. Dia mencuri ayam, tak ada ditanya, tak ada disoal, tak ada dihisap. Dia boleh buat apa saja. Gigit orang dia, lepas gitu aja. Sedangkan kita, semua akan ditanya. Apa kata Allah? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima di dalam dunia ni. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu kita. Jadi kita kena merasakan lebih hina walaupun daripada anjing. Sedangkan anjing ada tak menjadi ahli syurga? Ada anjing menjadi ahli syurga? Tuan-tuan? Ada. Anjing Ashabul Kahfi. Namanya Qitmir. Dia menjadi ahli syurga. Siapa yang lebih mulia? Anjing yang menjadi ahli syurga ke kita yang banyak dosa ni? Jadi kena merasakan diri kita lebih hina walaupun daripada anjing. Walaupun daripada binatang yang lain. Walaupun daripada orang kafir. Tapi tunjukkan kita tu, jangan tunjukkan kita tu hina. Itu boleh. Kerana orang yang nak bersama dengan Rasul tu apa kata Allah? Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang nak bersama dengan Rasul itu mesti bersangatan keras dia terhadap orang kafir. Jangan tunjukkan. Kita merasa kita kena tunjukkan bahawa kita lebih mulia dari dia. Ruhama ubainahum. Sedangkan dia berkasih sayang sama mereka. Tapi dalam hati tu kita kena merasakan lebih hina daripada dia. Kita kena merasakan kita ni lebih hina daripada Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu tu memang orang kafir pun. Menentang Islam. Kerana Islam berperang dengan orang Islam. Di Gaza. Tapi kita kena merasakan kita lebih hina dari dia. Mana tahu Allah bagi dia hidayah. Terus dia menerima Islam. Lepas mengucap terus mati. Dia mati terus masuk syurga. Dosa-dosa dia membunuh orang Islam tak ada dikira. Tak ada catat pun. Orang kafir buat dosa tak ada dicatat. Yang dicatat orang beriman. Jadi mari kita sama-sama merendahkan diri kita. Merasakan diri kita itu lebih rendah dari orang lain. Baik. Firman Allah Ta'ala. Bawa baca kita. Tengok kejap. Apa kata Allah? Tilkad darul akhirah. Naja'alaha lillazina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Demikianlah negeri akhirat. Tilkad darul akhirah. Itulah dia negeri akhirat. Naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ard. Iaitu mereka yang apa? Inilah di akhirat itu kami jadikan itu bagi mereka-mereka yang tiada berkehendak. Tiada berkehendak itu akan ketinggian pada bumi. Tanda di dunia ni tanda pangkat. Tanda rasa megah. Tanda rasa dia tu patut dimuliakan dah. Tak ada rasa mulia di bumi ni. Dia tanda ketinggian. Aluan seperti ketinggian. Di atas muka bumi ni. Dia nak merasakan diri itu rendah. Tawaduk.
Sedangkan Nabi tu, Nabi Muhammad tu, dia dapat title apa? Habibullah. Tapi dia adalah orang yang paling tawaduk. Ya. Kan disebut dalam janji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaduk. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersangatan malunya dan bersangatan merendahkan dirinya. Itu Nabi. Padahal dia pangkatnya besar. Dia patut dimuliakan. Patut disanjung-sanjung. Tapi dia merendahkan diri dia. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia sangat kasih kepada orang fakir-fakir dan juga orang miskin. Wa yajlisu ma'hum. Dan selalu dia duduk bersama-sama mereka. Itu Nabi. Ya, Rasul kita. Paling hebat tawaduknya. Suka kepada orang fakir, orang apa tak ada, orang apa kerana. Dan juga orang miskin. Kita tengok orang miskin pandang beda. Tapi Nabi suka kepada mereka. Wa yajlisu ma'hum, dan dia duduk bersama-sama mereka. Dia tengok orang fakir tu mesti dia bersama dengan mereka. Itu Nabi, ya. Dia tidak perlu kepada ketinggian di muka bumi ini. Dan tiada fasad. Tiada fasad tu tidak melakukan kebinasaan pada tempat lain, pada orang lain. Tiada fasad. Dan kepujian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Yang dipuji itu ialah orang yang takut kepada Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kepujian itu khas kepada orang-orang yang takut kepada Allah Taala. Allah pun khabar dalam ayat lain berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Ada tak ayat tu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah kamu-kamu yang bertakwa. Jadi mari kita amalkan sifat tawaduk ni. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita bagus, jangan merasa diri kita terror. Kita kena ada sifat tawaduk, merendahkan diri. Rasa ni bukan cakap. Tak payah cakap. Nak ada rasa hati ni. Cakap senang lah. Teman ni bukan pandai, apa tak tahu. Tapi dalam hati merasakan diri dia tercara. Dia tak disuruh apa itu, ya. Kena ada rasa hati tu. Kita merasakan diri kita tu lebih rendah daripada sesiapa saja yang kita hadapi. Lebih rendah daripada manusia-manusia lain. Nak ada rasa hati tu. Baik, pengertian tawaduk. Dan hakikat tawaduk itu menurunkan diri. Artinya merendahkan diri. Bukan menurun turun tangga. Merendahkan diri daripada martabatnya bagi orang yang hendak dibesarkan dia. Orang hendak memuliakan dia, dia merendahkan diri dia. Itu merasa diri itu rendah. Merasakan diri itu tak layak dimuliakan, tak layak dihormati, tak layak dipuji-puji. Itu tawaduk, ya. Rasa diri itu. Bukan senang ni, ngajar je senang. Nak mengamal ni payah. Nak merasa diri kita lebih hina daripada orang lain senang ke? Ngajar senang, ngatukkan bibir atas bawah senang je. Tapi nak merasakan tu bukan senang. Kata qil, apa dia kata qil? Kata demek. Tak tahu siapa orangnya. Kata qil, ya. Iaitu membesarkan orang yang di atasnya. Memuliakan orang yang di atas dia. Orang yang tinggi pangkat daripada dia. Kerana kelebihan orang yang tu. Kata qil lain, iaitu bahawa engkau merendahkan diri dan mengikut bagi sebenar. Mengikut bagi sebenar, tapi mesti ikut yang benar, jangan buat yang salah. Jangan merendahkan diri sampai mencuri, itu bukan merendahkan diri. Jangan merendahkan diri sampai apa? Sampai memberi orang rasuah, itu bukan merendahkan diri namanya. Jadi buat yang sebenarnya. Mengikut bagi sebenar dan menerima akan yang sebenar. Daripada orang yang berkata, yang berkatanya kecil. Orang tu kata kamu ni bodoh. Ya, memang aku ni bodoh.
Kamu ni tengin memang ya aku ni tengin. Merasa ke diri tu ngaku je menerima. Kamu apa tak tahu? Ya aku ni apa tak tahu. Ajarlah aku. Betul kan? Nak ada rasa begitu. Bukan senang ni. Nyakapnya senang. Nak ngamal yang payah tu. Senang ke nak merasa diri kita tu hina. Senang ke nak merasa diri kita tu apa tak tahu. Senang ke nak merasa diri kita tu apa tak ada. Ilmu tak ada, iman tak ada, amal tak ada, pahala tak ada. Nak merasakan diri tu. Ya. Ini dah zikir-zikir. Dah rasa diri dia tu wali dah. Dia zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku ni wali. Esok kalau mati syurga mana lah. Jangan. Kerana syurga dan neraka tu siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Jadi kita mohon aja. Mohon dengan Allah supaya dapat syurga. Kita tak apa. Yang kadang-kadang ahli-ahli tarekat yang kita jaga. Dia dah zikir. Dia tengok orang. Dia tak apa ada. Apa tak ada. Pahala apa tak ada. Jaga-jaga ni kalau jadi ahli tarekat. Jangan merasakan diri dia tu lebih mulia daripada orang lain. Kalau tidak, tertipulah mereka begitu ya. Orang jenis itu orang tertipu. Merasakan diri dia tu wali. Merasakan diri dia tu kekasih Allah. Sedangkan wali ni tuan-tuan dan puan, dia antara perkara yang Allah rahsiakan. Wali itu sendiri dia tak tahu bahawa dia tu wali. Kita aja mengatakan dia tu wali. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlak dia ni wali. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Kita aja mengatakan dia tu wali. Dia sendiri dia merasakan diri dia itu berdosa. Dia sendiri merasakan diri itu tawaduk. Dia apa tak ada. Tapi bila dia dah mati, nampak dia ilmunya macam ini, dia mengajar orang di sini, kata-katanya dicatat oleh orang dan sebagainya. Di hafal oleh orang kata-kata dia. Ini wali Allah ni. Lalu kita katakan dia tu wali. Sedangkan dia sendiri tak tahu bahawa dia tu wali. Kalau dia mengatakan aku ni wali, itu bukan wali. Itu kuali. Ada 10 perkara yang Allah rahsiakan. Salah satunya wali lah. 10 perkara. Yang pertama Lailatul Qadar, kita tak tahu bila. Yang kita tahu dia bulan Ramadan. Tapi tak malam-malam kita tahu. Yang kedua, keredaan Allah kepada kita. Kita tak ada tanda pun. Kita semayang tadi. Ada tanda kan? Ada tanda kan Allah redha orang kita? Tak ada. Yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap maksiat yang kita lakukan. Ada dah orang kafir kaya raya? Ada dah orang tak beriman? Gembira? Ada. Tak ada tanda, kita tak tahu. Yang ketiga. Yang keempat, semayang yang mana satu menjadi keutamaan dari Allah. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Yang mana yang diutamakan oleh Allah. Allah sebut dalam Quran apa? Hafizu ala salatil wusta. Itu aja. Peliharalah kamu 5 semayang itu dan semayang yang pertengahan. Yang pertengahan kita tak tahu yang mana. Karena apa satu jenis semayang dia boleh dijadikan pertengahan. Subuh tu ni, pertengahan antara zuhur dan isyak malam tadi. Zuhur kerang, pertengahan antara subuh dan asar. Asar kerang, pertengahan antara zuhur dan maghrib. Maghrib, pertengahan antara asar dan isyak. Isyak, pertengahan antara maghrib dan subuh. Jadi semua boleh jadi pertengahan. Yang tahu hanya Allah je. Itu yang kawan. Yang kelima, tak salah ya. Tadi yang keempat. Yang kelima. Antara nama-nama Allah. Yang banyak tu. Yang 99 nama dalam Quran tu. Yang mana satu jadi keutamaan dari Allah tak tahu. Yang kelima. Yang keenam. Takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, puan-puan jadi puan-puan. Tahu ke? Siapa tahu? Angkat tangan. Saya jadi saya ni. Saya pun tak tahu. Apa berlaku lepas ini? Tak tahu. Ada rezeki ke tak ada rezeki kita tahu. Allah je yang tahu. Itu takdir. Cuma kita berharap untuk mendapat yang terbaik bagi kita. Kita usahalah. Sebab dia suruh usaha. Tapi hakikatnya Allah je yang tahu.
Yang ketujuh, jodoh. Kita tak tahu jodoh ada kita adanya. Setengah orang sampai mati tak ada jodoh. Setengah orang banyak dengan jodohnya. Yang ke-8, wali tadi. Kita tak tahu. Siapa jadi wali kita tak tahu. Kita boleh teka aja. Macam ni kamu gajah tu ada seorang dia disebut dia sebagai wali. Namanya Tuan Daud. Dia orang Kelantan. Kita jangan mengatakan dia tu wali. Dia pun tahu dia tu diri dia wali. Kalau dia tu wali. Yang tahu sana Allah je yang tahu ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tarikh kematian. Siapa tahu bila kematiannya? Bila tarikhnya bila kita akan mati. Belum mati lagi, bila? Siapa tahu angkat tangan? Tulis. Betul tak tarikh itu dia mati? Dan yang ke-10, bila berlakunya hari kiamat. Tak tahu kita. Ya, tanda-tanda ada, tapi kita tak tahu bila yang sebenar, exact date tak tahu ya. Itu 10 perkara yang Allah rahsiakan. Itu satu ceramah tu. Ingat tu 10 perkara tu. Baik. Ini begitu je ya. Itu rahsia Allah Ta'ala. Itu kata qir ya. Mari kita itu ya. Kata qir. Yaitu bahawa engkau merendahkan diri dan mengikut bagi sebenar. Dan menerima akan yang sebenar daripada orang yang berkatanya. Orang yang berkatanya kecil. Kamu ni apa tak tahu. Kamu tak apa tak ada. Betul tu. Terima je lah. Jangan marah. Jangan bertumbuk lepas tu. Kita terima. Memang ya pun. Kita ni kecil je apa kalau nak dibandingkan Allah Ta'ala. Kita ni apa tak ada dibandingkan Allah Ta'ala. Allah lah tempat kita bergantung. Allahus Samad. Atas segala-galanya. Kita nak nyawa dari Allah Ta'ala. Nak nampak dari Allah Ta'ala. Nak dengar dari Allah Ta'ala. Nak bercakap dari Allah Ta'ala. Semua dari Allah Ta'ala. Ya? Kita nampak tak ada. Itu yang Allah. Menunjukkan macam herat. Tapi Allah bukan herat pun. Menunjukkan pada kita macam herat. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa akhyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah suratul Baqarah. Ya. Bagaimana kamu berkufur dengan Allah Taala? Boleh ingkar sedangkan kamu apa tak ada? Amwata, mati, apa antara? Fa akhyakum, dan kami hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Summa yuhyikum, kamu dihidupkan kamu balik. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Macam mana kamu boleh kufur ni? Sedangkan kamu akan kembali kepada Allah. Dia yang menghidupkan kamu. Dia yang mematikan kamu. Dan dia yang menghidupkan kamu semula. Dan kepada dia lah kamu akan dikembalikan. Macam mana kamu boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Macam mana kamu boleh derhaka dengan Allah Ta'ala? Macam mana kamu boleh melanggar perintah Allah? Dan meninggalkan segala dan membuat segala larangannya. Itu. Macam heran Allah tu. Tapi Allah tak ada heran pun. Kerana dia menjadikan takdir kita tu ketentuan dari dia. Mana dia? Atau orang yang besar, yang mulia, atau yang hina, yang merdeka, atau sahaya, lelaki atau perempuan, tilik bagi perkataan, tiada bagi orang yang berkata. Tilik dengar perkataan dia. Kita tahu dia itu orang tawaduk ke atau orang yang takabur. Maka iaitu tanya hanya iaitu senya tawaduk ia bagi yang maqam, tawaduk ia bagi yang sebenar dan mengikut baginya. Dia tawaduk tu yang mengikut ya. Kata qil iaitu bahawa tiada melihat bagi dirinya maqam. Dia nengok diri dia tu tak ada darjat. Tak ada pangkat apa-apa. Apa tak ada. Walaupun dia pangkat besar, dia merasakan diri dia tu hina. Walaupun dia raja, dia merasakan diri dia tu hamba. Itu bukan senang ni. Ya. Ngajarnya senang. Nyebutnya. Tapi nak merasakan diri itu bukan senang. Ya, susah apa? Jadi ketua kampung pula. Dah megah rasanya. Ada ketua kampung ni? Dah rasa megah.
Jadi tu imam dah tu megah. Oh, tengok aku pas. Hebat terror kena jadi imam ya. Saya ngajar ni, bukan senang ni. Nak merasakan diri saya ni apa tak tahu. Senang kan? Merasakan diri saya ni apa tak tahu. Tapi ngajar. Bukan senang. Nyebutnya senang, nak buat yang payah ya. Itu orang itulah, itu tawaduk namanya. Lawan tawaduk apa? Takabur. Lawan tawaduk tu takabur. Siapa nak takabur angkat tangan? Takabur tu sifat iblis. Kerana makhluk yang pertama takabur ialah iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia engkar lagi takabur. Jadilah dia dalam golongan orang-orang yang kafir ya. Dia yang mula jadi yang takabur. Siapa takabur, dia mewarisi sifat iblis itu ya. Dan tiada melihat akan yang terlebih jahat daripada dirinya. Dia merasakan diri itu ahli neraka aja, berdosa aja. Macam Sayyidina Umar. Dia merasakan diri itu paling buruk, paling tak benar. Nabi sebut orang ni ramai ni akan masuk syurga kata Nabi ya. 70,000 kali 70,000 kata 70 akan masuk. Sayyidina Umar merasakan diri itu last sekali masuk syurga. Nabi khabar orang ini akan masuk neraka. Last sekali akan keluar. Dia merasa diri dia tu yang last sekali. Merasakan diri dia. Padahal Sayyidina Umar tu orangnya sangat mulia. Jadi khalifah. Tapi dia tidak merasakan diri dia mulia. Orang yang tawaduk, dia lebih wali daripada wali lagi. Lalu dia ikut satu lorong. Syaitan tak lalu lagi ikut lorong itu. Itu Sayyidina Umar ya. Dia lalu ikut satu lorong, satu jalan. Syaitan tak lalu lagi ikut itu. Itu hebat kan Sayyidina Umar. Tapi walaupun begitu, dia merasakan diri dia itu paling hina, paling buruk, paling jahat, paling berdosa dan sebagainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa merendahkan diri kerana Allah, diangkatkan dia Allah Ta'ala. Allah akan bagi dia pangkat kerana merendahkan diri. Tak pangkat kita tak di akhirat esok. Dunia ni pun tak pangkat. Ya? Nak jadi ketua kampung, nak jadi pengurusi, nak jadi pemimpin, nak datuk, nak tanseri. Di akhirat tu tak nak. Lagi hebat pangkat di akhirat. Dapat pangkat al-muflihun tak nak. Al-faizun tak nak. Al-abrar tak nak. Ashabul yamin. Itu pangkat-pangkat di akhirat. Lagi apa? Al-muqarrabin. Al-muttaqin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Ini kita nak. Siapa nak pangkat di akhiratnya? Jadi esok Allah akan angkatkan dia. Barang siapa merendahkan diri kerana Allah, tapi betul-betul kerana Allah ya, merasakan diri itu hina kerana Allah, diangkatkan dia Allah Ta'ala. Allah akan bagi pangkat besok di akhirat. Dan barang siapa membesarkan dirinya, direndahkan dia Allah Ta'ala. Siapa merasa diri itu terror, merasakan diri itu hebat, merasakan diri itu mulia, esok akan direndahkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya dalam kitab saya ada pernah baca, dijadikannya macam semut. Dalam dunia ni takabur, sombong, ego. Esok di akhirat dia akan dijadikan Allah macam semut. Semut tu pula diletak di tengah jalan, tempat orang lalu lalang. Dia kacak-kacak dia orang, dia kacak-kacak dia orang. Kan dalam dunia ni dia sombong benar, dia action benar, ego benar. Jalan pun tinggi, hidung tinggi je hidungnya. Jadi jangan jangan esok jadi semut. Jadi semut dia kacak-kacak dia orang ya. Jadi jangan merasakan diri dia itu lebih baik daripada orang lain.
Dan daripada riwayat Abi Nuaim itu nama perawi ya. Barang siapa merendahkan dirinya, diangkatkan dia Allah Taala, maka iaitu pada dirinya dia merasakan diri itu dhaif, daripada dhaif dan hina. Dan pada mata manusia, pada mata manusia itu besar, tapi dia merasakan diri dia hina. Orang mandang dia hebat, tapi dia tak merasakan hebat, dia merasakan diri dia hina. Dan pada mata manusia besar dan mulia. Dan barang siapa takabur, direndahkan dia Allah Ta'ala, maka iaitu kecil dan hina pada mata manusia. Dan pada dirinya besar, dia merasakan diri besar, tapi orang merasakan dia itu hina. Nyampah nama dia itu, kata orang ya. Ketik kena orang itu dan dia dan mulia perasaan. Dia rasa dia perasaan aja. Perasaan dia mulia. Padahal dia tak ada mulia pun. Apa pun tak ada. Dan daripada Abu Salma Al-Madani, daripada bapanya, daripada neneknya, bapak daripada neneknya. Kemudian Abu Salma daripada bapaknya pun daripada neneknya. Berkata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kami di Quba. Quba tu di Madinah ya. Ada masjid namanya Masjid Quba ya. Pada kami di Quba, dan ia puasa. Rasulullah ketika itu puasa. Maka kami datang akan dia pada ketika berbukanya dengan satu mangkuk. Dengan satu mangkuk laban, satu mangkuk susu. Itu dia buat puasa dia. Dan kami taruh padanya sedikit daripada asal. Asal tu madu. Madu lebah. Dia minum air susu tu. Datang kami bubuh madu pada dalam mangkuknya. Ya. Maka tatkala mengangkat ia akan dia, dirasanya manis macam madu. Maka sabdanya, apa ini? Kata. John, kenapa manis no? Rupanya dia tak sedar apa orang bubuh madu dalam susu dia. Apa ini katanya? Berkata kami berkata ya Rasulullah. Itu bukan Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bila ya tu dia memberi atas kan. Jangan ya Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah, kami taruh padanya sedikit madu. Maka mengangkat ia akan dia dan sabdanya, sesungguhnya pada aku mengharamkan dia. Pada aku haram tu. Kerana manis tu ya. Mengharamkan dia. Dan barang siapa tawaduk kerana Allah, ya, diangkatkan dia Allah Ta'ala. Dan barang siapa membesarkan dirinya, direndahkan dia Allah Ta'ala. Punya tawaduk tu. Rasa manis ni tak nak. Kerana bila manis itu sedap. Bila sedap banyak makannya. Nabi dia makan sederhana. Tak banyak tak sikit ya. Itu Nabi. Dan dia akan berhenti sebelum kenyang. Kita lagi tak muntad tak berhenti. Tahu muntad? Allah dia minta roti agak perak kan. Muntad tu dah pasak lagi. Baru keluar dari kedai minum, ajak orang minum lagi. Itu kita. Nabi dia akan berhenti sebelum kenyang. Jadi buah madu pun dia tak suka ya. Buah madu dalam susunya. Padahal benda manis kita ya. Madu aja seronok benar makannya ya. Jadi barang siapa merendahkan diri, Allah akan diangkatkan dia oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa membesarkan dirinya, direndahkan dia Allah Ta'ala. Dan barang siapa menegahi ia, menegahi ia, dikayakan dia. Jadi dia tertegah untuk benda yang lavish tu, benda-benda yang apa? Benda-benda yang apa namanya? Apa lavish dalam Melayu Yang mewah-mewah tu.
Ya. Menegahkan diri dia daripada makan benda-benda yang mewah-mewah, benda-benda yang standard lah ya. Maka dia akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Kena tegah tu ya. Barang siapa menegahi ia, dikayakan dia Allah Ta'ala di akhirat besok ya. Nabi itu bukan miskin tau. Tapi dia sangat tawaduk, sangat sayang kepada orang yang miskin, sangat sayang kepada orang yang fakir. Nabi itu banyak hartanya. Dia cucu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu apa? Ketua kaum Quraisy ketika itu. Adalah kata, bukan tak ada kata. Tapi tengok, makannya macam mana? Kalau dia puasa, apa makannya? 3 biji tamar dan sekedar hayuk. Itu buka puasanya. 3 biji tamar dan segelas air. Kita buka puasa macam mana? Saya tahu lah apa saya buka puasa. 3 pinggan nasi, 3 mangkuk bubur, lagi 3 gelas sirap. Betul? 3 apa? 3 jenis hayuk. 3 jenis hayuk tu. Bukan satu. Kopi ada, teh ada, sirap ada. Itu mokok pula dulu. 3 batang mokok lagi. Itu orangnya apa? Orang yang tak ikut Rasul itu ya. Banding dengan Rasul, 3 biji tamar, segelas hayuk. Adakah ketika itu lambat semayangnya? Nabi Muhammad pernah ke lambat semayang? Cepat. Maghrib tadi anak. Kita ni kalau kena buka tu, udah lambat maghrib ni. Asal masuk, masbuk. Asal masuk, masbuk. Asal masuk, masbuk. Sebulan puasa, sebulan lah masbuk. Adakah kita ni dapat ciri-ciri ketakwaan dengan puasa kita ni? Cara kita puasa ni? Tak ada. Tapi Nabi tengok. Kerana puasa tu melatih dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Patutnya itulah kita dilatih. Supaya la'allakum tattaqun. Tapi tak ada. Ini yang berlaku pada diri kita. Berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menegahi ia. Siapa yang menegahkan benda-benda yang mewah-mewah tu, dikayakan dia oleh Allah. Di akhirat tu semua ada. Mahligai ada, makanan ada, keseronokan ada, hiburan ada, semua ada ya. Dikayakan oleh Allah. Dan barang siapa membazir, ini membazir tadi ya. Membazir dan berlebih-lebih, ya, berlebih-lebihi dan dipapakan dia, Allah akan papakan dia di akhirat. Dan barang siapa membanyakkan zikrullah, banyak berzikir, ya, kasih akan dia Allah Ta'ala. Allah akan kasihkan dia. Banyak berzikir. Sebut nama Allah sebanyak-banyak. Ini dah main kotot-kotot aja. Kecuali lah macam tadi tak apa. Yang Tok Imam jangan terasa pula ya. Tadi tak apa pasal lepas ini ada kelas subuh. Kalau tak ada kelas subuh, wirid panjang-panjang. Ya? Lepas salam tu jangan terus bah aja. Lepas salam tu wirid dulu. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Sampai habis. Betul, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Betul, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Betul, baca Al-Fatihah sampai habis. Betul, baca ayatul kursi sampai habis. Betul, baca amanar rasul sampai habis. Sampai fansurna alal qawmil kafirin. Betul, baca syahid Allah sampai habis. Betul, baca qul huwallah sampai habis. Betul, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Ini ada dalam kitab ni, dah habis, dah kita baca dulu ni dah. Ada dalam kitab ini ni. Betul, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Betul, Fatihah sampai habis. Ada orang tak baca Fatihah. Lepas qul a'udzu birabbin nas wa ilahana ya rabbana subhanallah. Itu di mana dapatnya tak tahu. Tapi dalam kitab ni ada. Baca Fatihah sampai habis. Lepas tu Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaitu wa la yanfa'u jadd minkal jadd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi barik wa sallim. Kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun
Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak orang tak baca yang tu. Lepas tu baru afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir banyak-banyak. Kalau ikut kitab yang kita baca ni 300 kali bagi orang-orang yang ahli fiqh. 300 kali. Ya, tapi saya tak ada nyuruh 300. Saya pun tak lalu. Kalau saya jadi imam paling banyak paling pun 100 kali. 1 kali itu dah kuat. Tapi ada tak yang muda-muda yang baru-baru jadi imam ni? 33 kali dah berhenti. Ada tak? Ada yang kata ada. Main kotot-kotot aja. Padahal itu dah disusun oleh ulama besar tu. Di antara Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf. Dia dah nyusun. Lepas apa? Lepas tahlil tu baru baca doa ya. Lepas doa baru dia bangkit mencari roti canai. Lama masanya beri tu. Kerana Allah suruh ni. Apa kata Tuhan? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Apa arti katsira? Banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Zikirlah kamu kepada Allah. Sebut nama Allah. Zikran katsira. Dengan zikir yang banyak. Sebutan yang banyak-banyak. Jangan 10 kali dah berhenti. 33 kali dah berhenti. Kalau ikut kitab ini 300 kali. Letih lah 300 kali ya. Ada seorang. Ini pengalaman saya lah. Mayang subuh di satu tempat. Bila dia baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfadh jadd min jadd. Orang bangkit seorang bangkit. Saya pun heran kenapa dia main bangkit ni. Betul rupanya tinggal saya dengan dia aje. Dia jadi imam, ngadap saya duduk situ. Dia pun mula tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia pun tahlil. Pedam matanya. Tapi ngadap saya. La ilaha illallah. Punya dia banyak. Tak tahu berapa puluh ribu kali. Sampai cerah. Naik matahari. Baru berhenti. Dalam hati saya patut dia bangkit. Habis bangkit lelaki. Saya pun ngeletik nak bangkit. Dia sekat pula dia tengok saya. Tak lama lepas tu saya singgah balik tempat dia tu. Itu orang tua tau. Tengok dah tak ada dah. Tak ke mana pergi entahlah. Dah meninggal ke apa Allah Alam. Itu melampau penuh. Melampau penuh banyaknya. Sampai orang lain tak sanggup. Tapi itu yang bagusnya. Kalau lalu itu yang baiknya. Jadi macam tu ya. Jangan main kotot-kotot aja. Kalau kita tak lalu, jangan kerana kita orang lain pun tak boleh buat. Kerana kita jadi pelopor untuk memendekkan wirid. Jangan jadi pengasas bagi memendekkan wirid-wirid. Biar penuh. Kalau tak ada kuliah subuh, ya, kalau ada lain ceritanya. Ada sebab apa? Macam maghrib. Maghrib jangan panjang penuh apanya, kerana ada kuliah maghrib je lah. Jangan panjang penuh wiridnya. Kerana wirid itu hukumnya apa? Sunat. Ngaji itu hukumnya wajib. Kena faham keutamaan ya. Alright. Tengok daripada tadi ya, kata Abu Salmah tadi ya. Kami dah kubat daripada buang. Maka apa kata Nabi tadi? Sesungguhnya tiada aku mengharamkan dia. Bukan aku haramkan dia tak. Dan barang siapa tawaduk, aku ni hanya tawaduk aja. Kerana Allah diangkatkan dia Allah Ta'ala. Dan barang siapa membesarkan dirinya, direndahkan dia oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa menegahi dia tidak bermewah-mewah, dikayakan dia Allah. Dan barang siapa membazir, ni membazir tu. Membazir tu geng siapa? Orang membazir tu geng siapa? Geng setan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah ya. Sesungguhnya orang yang membazir itu ialah
member-member kepada syaitan-syaitan. Jangan membazir. Jadi membazir dan melebih-lebihi. Ya, dipapakan dia Allah Ta'ala. So di akhirat tu papa apa tak ada. Kan dalam dunia ni berlebih-lebih benar. Ya, minum nak yang nak sedap-sedap aja. Ego pula tu. Sebut betul. Saya pernah ada jumpa satu orang. Ya. Air ni kata dia. Kalau minum Coca-Cola tak main lah. Katanya. Teh tak main lah. Katanya. Dia nak mesti brandy, whisky, konyak. Lagi apa? Champagne. Itu dia minumnya. Baru dia terasa, baru dia puas. Air ni tak main lah Coca-Cola, tak main lah Pepsi Cola, tak main lah FNN. Bangga Allah sebut tu. Di depan saya ni. Jadi jangan jadi overview lah. Jangan apa ni. Jangan jadikan itu sebagai contoh kita ya. Dia akan dipapakan dia oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa membanyakkan zikrullah, kasih akan dia Allah Ta'ala. Allah kasihkan dia ya. Syahdan, tanda-tanda takabur dan tawadung. Itu akan kita baca akan datang ya. Dah 7, dekat 7.30 dah. Kalau baca kan pukul 9 mau habis. Lalu nunggunya. Kalau kita baca, kalau saya baca kan pukul 9 mau habis. Lalu nunggunya. InsyaAllah. Ya benar. Sabuai lah. Saya dah putih ngajar ni ya. Ya, okey. Hai tu dulu ya. Ya. Tak nunggu sana, kita nunggu sini. Iyalah. Sembang boleh lah. InsyaAllah. Ya. Abu Hanifah seorang je lah. Ya. Balik lah. Ya. Alright. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? No objection. Alhamdulillah. Ya. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Semua pen tak mau tulis apa tak keluar dakwahnya. Tak ada juga. Ya ini untuk maunya. Ini pensil. Hari ini baru bulan 14 ya. Alright. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, cukuplah sekadar itu ya. Mudah-mudahan kita boleh amalkan rasa hati itu. Bukan cakap tahu tu, aku ni apa tak tahu, tapi dalam hati aku ni terah jangan ya. Nak ada rasa hati tu, merasakan diri kita tu rendah daripada segala-galanya, daripada sesiapa saja. Saya ni nak merasakan rendah. Ngajar senang, tapi nak merasakan tu. Latih-latihlah diri kita tu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tawaduk dan Allah akan bagi kita kebesaran dan kemuliaan dan pangkat di akhirat. Sekian dulu, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.